Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama kami di Bernama TV. Alhamdulillah, hari ini 25 hari bulan ramai yang tersenyum. Itulah dia. Ya? Saya pun tersenyum juga Tersenyum, ni. ya? Tersenyum bukan kita. apa? Bukan kami dah lama tak bergandingan, tapi Betul. senyum mungkin hari ini bagi pejabat-pejabat awam, bagi JLC mungkin dah dapat gaji. Gaji dah masuk dah, kan. Semalam dapat slip gaji dah. Ada dapat dah? Dah dapat dah. Belum ambil lagi, Ji. Oh, ya ke? Kena ambil, kena simpan. Kena simpan, ya betul. Apapun dalam keadaan semasa, kita kemas kini terlebih dahulu keadaan cuaca untuk Malaysia petang ini. Okey. Seperti mana dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 2.15 petang tadi, hari ini 25 Ogos. Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Sarawak, Sabah, ini antara negeri-negeri yang mana keadaan amaran ribut petir dikeluarkan oleh Met Malaysia. Okey, baik, dalam masa yang sama kita juga akan bawakan laporan-laporan tempatan yang lain. Ini tumpuannya ada berkaitan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak yang tiba di Kompleks Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada pukul 8.27 pagi tadi bagi menghadapi perbicaraan kes penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB berjumlah 2.28 bilion ringgit. Datuk Seri Najib dilihat dibawa menaiki kenderaan utiliti sukan SUV berwarna hitam dan diiringi pihak polis dan jabatan penjara, dan ia adalah penampilan pertama Datuk Seri Najib yang juga Ahli Parlimen Pekan selepas 2 hari menjalani hukuman di penjara Kajang. Dan beliau sendiri menghadapi 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk memperoleh suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah yang sama. Jadi esok Najib sekali lagi akan dibawa dari penjara ke Mahkamah Tinggi bagi perbicaraan dakwaan kes pindaan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum dibentangkan kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PSC bagi mengelakkan sebarang tindakan diambil terhadapnya. Itu sepintas lalu, ya. Lagi kita bawakan ini kecoh ni, kecoh. Kecoh, apa yang kecoh? Kecoh apabila lelaki Misri muncul di mahkamah ketika kes Datuk Seri Najib berlangsung sebenarnya. Perkarangan pintu masuk Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur berlaku kekecohan pada sebelah tengah hari Khamis apabila seorang lelaki Misri buat bising di hadapan pengamal media, dan difahamkan lelaki itu yang berpakaian kot berwarna hitam kotak-kotak pada mulanya menimbulkan kekecohan di lobi Mahkamah Tinggi di tingkat 4. Bagaimanapun, lelaki Misri itu kemudiannya turun dan keluar dari Kompleks Mahkamah sebelum mula buat bising di pintu masuk mahkamah. Jadi selama 5 minit, ya, betul, Jana. 5 minit juga. Lelaki berkenaan mengeluarkan kata-kata mengenai Ahli Parlimen Pekan dan dirinya hinggalah akhirnya dia dibawa keluar oleh pihak polis. Okey. Baik, dan ini dengarlah suara wanita. Silalah. Ya. Sila dengar. Jadi apa agaknya yang akan diperkatakan oleh wanita? Banyak sebenarnya ceritanya. Ya. Kalau kita merhatikan hari ini sambutan Hari Wanita Peringkat Kebangsaan yang disambut hari ini, tapi kenyataan ini yang dinyatakan oleh Raja Pemaisuri Agong Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandari hari ini menggesa semua orang mendengar suara wanita yang memperjuangkan hak mereka. Sri Paduka bertitah baginda secara peribadi akan terus menyokong mana-mana gerakan yang memperjuangkan hak wanita baik di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Jadi ini semua tak lain tak bukan tentang hal pemerkasaan wanita dan juga kesaksamaan gender. Jadi perkara ini memang kita akui juga adalah penting untuk kita mendengar wanita, suara wanita, hak wanita. Jadi perkara ini juga kita kerap kali juga dalam ruang bicara, ya, program-program kita di Bernama TV ini kita bangkitkan tentang hak-hak wanita. Ya, okey, kita beralih untuk laporan berikutnya. Ini pula berkaitan dengan Kementerian Keuangan dengan kerjasama Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Wanita diberi tanggungjawab menyediakan belanjawan responsif gender untuk golongan B40 mulai tahun depan. Itu kata Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan beliau berkata inisiatif belanjawan berasaskan data asing gender itu akan mengenal pasti kumpulan sasar dan mengagih sumber mengikut keperluan penerima yang signifikan bilangannya. Ini bukan sahaja kepada ibu tunggal katanya, tapi juga untuk bapa tunggal sekiranya semakin tinggi peningkatan dalam sesebuah komuniti. Itu yang dinyatakan ketika berucap pada sambutan Hari Wanita Kebangsaan ke-60 hari ini. Jadi hak wanita, suara wanita akan dibawakan untuk belanjawan tahun hadapan. Dan masih lagi tentang wanita, kadar penyertaan tenaga buruh wanita masih rendah. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata penglibatan golongan wanita bagi aspek kadar penyertaan dalam pasaran buruh rendah di negara kita berbanding negara Asia Tenggara yang lain. Jadi beliau berkata negara kini berdepan cabaran utama apabila populasi perempuan pada tahun 2020 adalah 47.7%, iaitu hampir separuh daripada populasi Malaysia, sedangkan kadar penyertaan tenaga buruh wanita tahun lepas hanya 55.5%. Jadi perkara ini dilihat
dan pastinya dasar-dasar akan dibangunkan untuk memastikan kadar penyertaan tenaga buruh wanita yang dilihat rendah ini untuk paling tidak dapat memenuhi kuota seperti yang dirangkakan, seperti yang dicadangkan. Setiap masa itu berlalu begitu pantas dari segi teknologi dan sebagainya. Kita lihat banyak perubahan berlaku khususnya dari segi teknologi dan sebagainya. Dan begitu juga dengan capaian internet, banyak lagi kawasan yang belum mendapat liputan sepenuhnya. Dan ini merupakan fasa satu projek tingkat capaian internet Tabika Kemas. Dijangka hujung tahun nanti pelaksanaan fasa satu projek bagi meningkatkan capaian internet di Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas dijangka bermula hujung tahun ini. Itu dinyatakan oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mazir Khalid. Pada Mei lepas, beliau dilaporkan berkata Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB akan jalin kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM untuk memastikan projek peningkatan digitalisasi dan capaian internet di Tabika Kemas seluruh negara lebih efektif. Beliau telah pun bertemu sendiri dengan Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa baru-baru ini berhubung projek meningkatkan capaian internet di 11,000 Tabika Kemas dan pihak KECOM telah beri sokongan terhadap hasrat untuk melaksanakannya. Dan daripada laporan itu kita beralih ke negeri Perak di mana Perak mencatatkan keluasan tanah Rizab Melayu kedua tertinggi dengan menyumbang kepada jumlah 19% di Semenanjung Malaysia selepas Kelantan, kata Menteri Besar Perak Datuk Seri Syahrani Mohamad. Jadi beliau berkata keluasan tanah Rizab Melayu di Perak adalah lebih 953,000 hektar atau 45.1% berbanding 2.1 juta hektar daripada keluasan tanah di negeri berkenaan. Jadi menurut beliau data menunjukkan terdapat seluas 14,960.23 hektar tanah Rizab Melayu telah dibatalkan tapi digantikan semula dengan jumlah yang lebih tinggi iaitu 27,255.92 hektar sepanjang tempoh selepas merdeka di negara ini. Jadi ini antara perkara yang dilihat untuk memastikan keluasan tanah Rizab Melayu itu berlaku dan jelas Perak merupakan negeri kedua tertinggi catat keluasan tanah Rizab Melayu. Okey, kita teruskan lagi dengan laporan yang berikutnya. Polis telah pun membuka kertas siasatan berhubung perhimpunan yang dianjurkan Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia atau PJPNM di perkarangan luar Istana Negara semalam dan Ketua Polis Daerah Brickfields ACP Amhizam Abdul Syukur dalam satu kenyataan hari ini berkata sehubungan itu pihaknya memohon penganjur perhimpunan tampil ke Balai Polis untuk beri keterangan bagi membantu siasatan dan pihaknya mendapati tak ada sebarang permohonan oleh penganjur untuk adakan perhimpunan berkenaan yang disertai kira-kira 300 orang yang berpakaian serba hitam. Dan perhimpunan diadakan kira-kira 2 petang semalam dilaporkan bertujuan menyerahkan memorandum memohon pengampunan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang dihukum penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit. Dan untuk seterusnya semua sekolah di bawah seliaan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS sudah memulakan modul pendidikan Zakat Selangor yang diperkenalkan oleh Lembaga Zakat Selangor tahun ini. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Zakat Selangor Sabirin Muhammad Sarbini berkata sebanyak 553 sekolah membabitkan sekolah rendah, menengah serta kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa menggunakan pakai modul ini bermula Mac lalu. Jadi Lembaga Zakat Selangor dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor mengambil inisiatif menyebarluaskan pendidikan zakat dalam kalangan pelajar sekolah menerusi modul pendidikan zakat Selangor. Ini satu usaha yang cukup murni. Jadi kesedaran untuk pendidikan zakat itu harus dimulakan di peringkat sekolah. Okey, baik Suhaimin, dan masih sama kita kemas kini juga kes COVID-19 di negara kita. Apa yang dilaporkan 24 Ogos malam 2022, kes baru yang dilaporkan adalah sebanyak 2,636 kes. Hari sebelumnya 2,722 kes. Kes tempatan adalah sebanyak 2,631 sementara 5 lagi bakinya merupakan kes import. Dan dalam pada itu kita melihat COVID dalam negara kita, Selangor terus mencatatkan jumlah angka yang tertinggi di negara kita, 791 kes, diikuti Perak 283, kemudian Kuala Lumpur 231 dan diikuti dengan negeri-negeri lain. Okey, menjadikan jumlah keseluruhan ataupun jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di negara kita bila dicampur-campur segala-galanya setakat ini jumlahnya adalah 4,765,188 kes. Itu mengenai COVID-19 di negara kita dan kita perhatikan di peringkat global kalau di peringkat global pastinya Amerika Syarikat terus berada di carta teratas dengan angkanya kini melebihi 95
juta 734,084 kes, diikuti India, Perancis, Brazil, Jerman, UK, South Korea, Itali, Rusia dan juga Jepun. Menjadikan jumlah keseluruhan di peringkat global adalah sebanyak 603,598,094 kes positif COVID dengan jumlah kematian 6.48 juta dan yang telah pun sembuh sebanyak 578,455,366. Okey, cukup takat itu untuk perkembangan COVID-19 dan juga beberapa tajuk utamanya di tumpuan akhbar tempatan kita hari ini. Sekarang ini kita nak beralih berkaitan dengan satu lagi aktiviti ataupun program yang sentiasa mendapat tempat juga di hati keluarga Malaysia, iaitu #Quran Hour. Malaysia #Quran Hour Merdeka Jiwa. Kita akan bincangkan perkara ini bersama-sama tetamu Puan Marhaini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas IIUM ketika ini. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jana. Ya, baik. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. Puan kerana bersama kami di Malaysia petang ini untuk kita berkongsi sedikit tentang penganjuran Malaysia Quran Hours ini. Jadi bagaimana Puan untuk menuju tarikh 30 hari bulan Ogos ini dari segi persiapan untuk Malaysia Quran Hours Merdeka Jiwa ini? Okay. Alhamdulillah, untuk Malaysia Quran Hour kali ke-8 yang kita adakan, sebenarnya setelah 2 tahun kita kembali adakan secara fizikal di Masjid Tuanku Mizan. Alhamdulillah, kita sedang mendapat lokasi pendaftaran daripada seluruh Malaysia. Kita dah dapat kat mana yang akan diadakan untuk lokasi utama setiap negeri dan juga dari luar negara, insya-Allah. Jadi kita dah confirmkan juga tetamu-tetamu kita yang akan mengisi untuk Malaysia Quran Hour kali ke-8 ini. Paling penting sebenarnya ada isu yang nak kita bawa. Maknanya kita bawa surah As-Sajdah pada tahun ini dalam tema Malaysia bersujud, keluarga Malaysia teguh bersama. Memandangkan ini bukan merupakan kali pertama penganjuran Malaysia #Quran Hour. Jadi kita nak tahu untuk tahun ini apa agaknya kelainan yang ditampilkan? Kali ini kita tengok fokus yang nak kita bawa adalah bila kita bawa surah As-Sajdah, dari awal tahun lagi kita cuba menjadikan surah As-Sajdah itu adalah satu tabiat ataupun karakter. Sebab apa? Rasulullah SAW setiap malam akan baca surah As-Sajdah. Kita mungkin baca surah As-Sajdah juga. Tetapi kita faham tak apa sebenarnya yang dihasratkan, apa karakter yang nak kita lahirkan dari pembacaan surah As-Sajdah tersebut. Jadi dalam konteks kemerdekaan, kita dah 65 tahun merdeka. Kalau kita tengok sosok tubuh lah, kalau negara ini adalah seorang manusia dengan umur 65 tahun, pastinya kita dah mencapai kematangan ataupun wisdom. Jadi apa yang nak kita bawa dalam surah As-Sajdah kali ini, sempena kemerdekaan pada 65 tahun ini, sebenarnya macam mana untuk kita pecahkan kesombongan. Kalau kita tengok sebelum tu juga dari sudut surah As-Sajdah tu adalah vision tentang merdeka tu sendiri. Apa visi kemerdekaan menurut Al-Quran? Kita refer kepada surah Al-Fajr, iaitu tentang surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 tentang Allah menyeru kepada wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bila tim research kita melihat kepada apa jiwa-jiwa yang tenang tersebut, jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwa yang merdeka dari kesombongan, jiwa yang merdeka dari kesedihan dan kemurungan. Ya, kita mungkin jiwa yang merdeka juga dari ketakutan. Jadi kita takut dengan inflasi yang berlaku, dengan keadaan kita rasa gawat, politiknya, ekonominya, kita rasa takut. Tapi kita nak memanggil semua jiwa supaya kembali kepada Allah untuk merasakan satu ketenangan apabila kita kembali kepada Al-Quran dan kita baca, faham dan amal. Jadi dalam konteks ni sebenarnya untuk surah As-Sajdah kita bawa konsep kerangka fikir, kerangka frameworknya dengan 5S. Kita bawakan surah As-Sajdah pertamanya, kedua untuk kita pecahkan cabaran ataupun isu kesombongan, dan kita apa ubat yang kita nak bawa adalah ubat dengan cara sujud. Sujud tu kalau kita tengok dari ayat 27 tentang solat malam apa semua, itu pertama. Yang keduanya macam mana kita kena banyakkan sedekah supaya kita lahirkan jiwa infak tu, melahirkan kasih sayang yang ada dalam diri kita, dan kita tak mengalami kemiskinan jiwa sehingga kita miskin karakter kita jadi orang yang sombong. Ketiga adalah untuk kita bersabar sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rakyat.
ataupun seorang pemimpin dalam keluarga ataupun untuk ibu, ayah dan anak. Macam mana kita nak bersabar dalam sebuah keluarga untuk membina keluarga yang sejahtera. Jadi itu hasrat kita, insya-Allah. Baik, Puan, saya sempat juga melihat sebenarnya di sebalik ringkasan surah As-Sajdah ini tentang keutamaan bersujud. Puan juga dah pun jelaskan. Kemudian kita melihat juga dalam surah ini tentang kejadian manusia, malah diterapkan juga tentang penyesalan ketika di akhirat tiada berguna. Dan saya tertarik sebenarnya. Ada 7 ringkasan yang sempat saya titipkan tapi saya ringkaskan. Saya tertarik dengan mensyukuri nikmat Tuhan dan dalam konteks kemerdekaan, hari kebangsaan, bulan kebangsaan itu sendiri. Bagaimana agaknya Puan boleh kaitkan dengan tumpuan yang diberikan dalam Quran awal ini, surah As-Sajdah ini, dengan mensyukuri nikmat Tuhan itu sendiri. Untuk kita kaitkan dengan bulan kebangsaan ini, bulan kemerdekaan kita, Puan. Okey. Sebenarnya tu kalau kita tengok formula dari surah As-Sajdah tentang rezeki tentang rezeki dalam ayat 15 dan 16, macam mana perintah daripada Allah supaya kita sujud dan juga supaya kita bersedekah. Jadi sedekah tu untuk kita syukuri. Untuk orang yang terima sedekah tu, untuk mereka syukuri rezeki yang mereka terima, mereka syukuri kemerdekaan yang ada, mereka melahirkan jiwa yang bersyukur. Jadi jiwa yang bersyukur tu dia ada kaitan dengan abundance mindset. Jadi bila kita sebut tentang surah As-Sajdah, sebenarnya kita nak menukar kerangka fikir kita berdasarkan panduan daripada Al-Quran. Kalau kita tengok kadang-kadang orang marah, orang yang even ambil rasuah apa semua tu kerana tidak ada jiwa sedekah di dalam jiwa mereka, tidak ada rasa untuk bersedekah. Jadi rasa bersedekah tu walaupun kita sikit, mungkin kita ada rezeki sikit je, kita tak banyak duit apa semua, tetapi dalam Quran walaupun sikit kita bagi sikit, jangan tunggu kita kaya. Jadi dalam konteks itulah kita saling mensyukuri. Sebenarnya kita belajar untuk bersyukur dengan semua yang kita ada. Kita bukan tengok kepada, mungkin fokus kita selama ni kita fokus kepada benda-benda yang terlalu negatif, fokus pada ketakutan, fokus pada sehingga kita fokus pada macam-macam perkara yang negatif sehingga kita gagal untuk mensyukuri kenikmatan yang kita ada hari ini. Kita besarkan syukur kita sepatutnya, insya-Allah. Baik, dalam menjayakan program ini, siapa antara rakan sinergi yang akan bergabung jalin untuk menjayakan segala kelancaran bagi #Quran Hour? Alhamdulillah kita mendapat naungan daripada JAKIM dah dari awal lagi, sejak tahun pertama kita laksanakan Malaysia Quran Hour, kita dapat sokongan daripada JAKIM, library, MAPAM, dan kali ini juga ada Islamic Tourism yang bersama-sama dengan kita serta TV Hijrah sebagai rakan utama untuk menyiarkan secara langsung, dan kita invite semua media untuk sama-sama bergabung dengan kita. Ada berapa program sebenarnya? 3 program utama kalau tak silap saya? 3 program utama sepanjang surah As-Sajdah Kalau ikut dalam misi kita untuk memasakkan surah As-Sajdah dalam mindset kita ada World Quran Hour hari itu kita bawa surah As-Sajdah juga. Arafah Quran Hour, Malaysia Quran Hour, dan insya-Allah kita akan adakan World Quran Convention di akhir tahun ini. Jadi dalam pengisian pula untuk Malaysia Quran Hour kali ini, kita akan ada para qari kita yang akan membacakan surah As-Sajdah, ada pentadabbur dan juga pesan kemerdekaan oleh tokoh serta doa untuk Malaysia, insya-Allah. Baik Puan, untuk Malaysia Quran Hours yang akan diadakan pada 30 Ogos ni, pastinya ia akan menjadi satu platform menerusi secara langsung, malah di media-media online itu sendiri akan siarkan secara langsung, dan pastinya ia akan dimatai oleh semua pihak dan ia pastinya akan didengari oleh ramai pihak. Jadi bagaimana kesempatan yang diambil ini untuk sambutan Hari Kebangsaan ini di dalam konsep keluarga Malaysia itu sendiri, tak kiralah apa jua agama yang dianut, bahawa ini adalah satu simbol Quran Hour ini yang membawa kepada satu perpaduan, satu persefahaman, keharmonian antara agama juga sebenarnya, Puan. Okey, selalunya kalau sempena Malaysia Quran Hour ataupun World Quran Hour, kita pernah adakan sempena Merdeka Quran Hour di mana kita adakan secara outdoor. Jadi alhamdulillah ramai sahabat-sahabat kita yang ikut bersama, yang berlainan agama, yang ingin merasakan, dan kita pernah adakan juga di Masjid Shah Alam, yang mana ramai visitors even daripada overseas, Jepun apa semua tu yang bukan beragama Islam, mereka ingin melihat
konten daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi sebab konten daripada Al-Quran itu sendiri adalah untuk semua manusia. Kalau kita bercerita tentang kesombongan yang ada, kesombongan kita kepada, mungkin kita merasa diri kita yang paling benar apa semua, diri kita yang paling hebat apa semua, tu kesombongan yang ada dalam bukan setakat orang Islam tetapi juga orang bukan Islam. Jadi kita harap mereka juga mendapat panduan daripada nilai yang ada dalam Al-Quran tersebut. Tapi yang paling penting, kita sebagai rakyat Malaysia yang beragama Islam yang paling besar majoriti dia juga, kita menjadi contoh bagaimana kita mengendalikan karakter kita, perangai kita, tabiat kita, apalagi sebagai warga yang merdeka, insya-Allah. Jadi kita tahu yang vision kita adalah kita ingin dijemput Allah nanti dalam keadaan jiwa kita tenang dan kita merdeka dari sebarang kesombongan, kita merdeka dari sebarang kesedihan. Dan insya-Allah kita menuju syurga dan kita clear apa yang kita perlu lakukan di dunia, apa karakter yang tak baik kita buang dengan apa formula-formula. Ada 3 ubat yang dah diberikan dalam surah As-Sajdah tersebut. Saya ulang lagi, iaitu tentang sujud, pengertian sujud yang sebenarnya kita kena faham. Yang keduanya sedekah. Kita memberi kepada ramai orang di sekeliling kita tanpa memilih sama ada dia Islam ataupun bukan, tetapi dia orang yang memerlukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita sabar. Jadi kita sabar, kita bukan jadi orang yang kita menahanlah kemarahan kita, kita menahan maknanya malas kita apa semua tu. Kita kena berubah menjadi warga merdeka yang lebih baik dalam usia kemerdekaan kita mencapai 65 tahun. Okey, akhir sekali Puan, ringkas dan padat, jemputan terbuka kami berikan kepada Puan untuk menjemput semua menyertai Malaysian Quran Awards ini pada 30 Ogos. Silakan. Kami jemput semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama, terutamanya di Masjid Tuanku Mizan sebagai lokasi perdana antara pukul 12 hingga pukul 1 tengah hari, dan insya-Allah kita akan akhirkan dengan solat Zuhur bersama. Dan kita jemput juga untuk semua melihat kepada, boleh cari maklumat di FB Quran Hour, lokasi-lokasi utama di negeri masing-masing, termasuk lokasi-lokasi di luar negara. InsyaAllah kita gemakan surah As-Sajdah, kita hancur leburkan kesombongan yang ada dalam diri kita sendiri. InsyaAllah kita jadi bangsa yang merdeka. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Baik, terima kasih Puan Marhani Yusof kerana bersama-sama kami berkongsi satu informasi yang sangat penting untuk keluarga Malaysia. Malaysia #Quran Hour Merdeka Jiwa. Puan Marhani merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas IIUM. Terima kasih Puan. Jadi terima kasih sekali lagi dan pastikan anda letak dalam jadual pada hari Selasa 30 bulan Ogos pukul 12 hingga 1 tengah hari, Malaysian Quran Awards Merdeka Jiwa. Jadi kita pun akan melabuhkan tirai untuk Malaysia petang ini untuk hari ini. Baik, saya Ziana Nasir dan dia. Saya Suhaimi Muhammad. Assalamualaikum. Jumpa lagi.